Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat sambung lagi apa yang telah kita bincangkan sebelum ni. Surah yang amat menarik dan amat mengesankan bagi mereka-mereka yang meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam istilah yang digunakan di dalam surah dalam ayat Quran yang kita telah baca hari itu. Ini adalah peringatan kepada siapa yang menyertakan pendengaran yang menyedarkan, ataupun uzunun wa'iyah, kan. Jadi kepada mereka yang betul-betul nak memerhati, melihat dan memikirkan. Dan Al-Quran juga dia ada satu lagi unsur yang juga perlu disertakan, kan. Kalau kita baca buku-buku yang lain, mungkin unsur pemikiran, kan, kefahaman dan juga penglihatan kita baca. Tapi Al-Quran Karim dia menuntut kita juga menyertakan unsur jiwa kita, kan, syuur, untuk merasai juga apa yang disebut dan ditayangkan di dalam Al-Quran. Sebab itulah ayat Al-Quran ini dia dalam bentuk tayangan seolah-olah macam dia adalah tayangan multimedia, kan, yang kita lihat amat berbentuk grafik, kan. Ayat-ayat yang telah kita baca semalam, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang bagaimana dijelaskan tentang perincian nasib dan keadaan di akhirat yang telah disebut daripada awal lagi. Al-Haqqah ni, mal haqqah wa ma adraka mal haqqah, kadzabat Ad wa Thamud, dan telah mendustakan Ad dan Thamud ini, kan. Uhliku bit-taghiyah, kan, fa uhliku bil qari'ah, kan. Mereka telah dihancurkan dengan apa yang mereka telah mendustakan al-qari'ah. Kadzabat Thamud wa 'adun bil qari'ah. Mereka telah mendustakan hari kiamat ni, kan. Jadi itu adalah yang telah kita baca pada mula-mula hari itu. Kemudian diceritakan penceritaan detail dalam bentuk yang amat grafikal, kan. Kalau kita baca, itulah cara. Kenapa dilontarkan ataupun disertakan deskripsi yang berbentuk amat grafikal ni, kan? Kerana, kan, itu adalah mukjizat Al-Quran, kan. Penceritaan dia tidak pernah diceritakan dalam mana-mana buku ataupun kitab. Sebab itu dia kata linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah, kan. Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh udhunun wa'iyah, telinga pendengaran yang mahu mendengar. Dia wa'iyah ni yang sedar, kan. Bukan dengar begitu saja, tapi pendengaran yang sedar, kan. Termasuklah pendengaran dan penglihatan ni merujuk kepada satu yang grafikal, kita kata, kan. Kerana itu bila kita baca Al-Quran ataupun kita membincangkan dia, kita akan mendekati dia secara grafikal juga, seperti mana yang dipaparkan oleh ayat-ayat Al-Quran, kan. Jadi insya-Allah kita hari
hari ini kita akan insya-Allah menutup habiskan pembincangan kita setelah dilalukan dengan gambaran yang amat mengerikan kan, dan amat menyentuh ego kepada mereka-mereka yang sombong, yang menafikan peringatan daripada utusan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun duta yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ini adalah merupakan kesalahan yang amat besar, kita kata sekarang kan, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan di sisi dunia ni juga kan. Mana-mana utusan daripada raja yang datang ataupun satu kerajaan, kalau dinafikan, didustakan, malah diperlekehkan, dihina dan sebagainya, maka itu adalah kesalahan yang amat besar kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan ancaman kepada satu kan, penceritaan ni dia ada dua level, kita katakan. Satu, penceritaan tentang hari pembalasan yang akan datang tu, hari kiamat. Hari kiamat dan selepas hari kiamat itu ialah proses pembalasan, perbicaraan dan sebagainya kan. Itu adalah penceritaan, satu penceritaan yang diceritakan dalam surah ni. Satu lagi adalah penceritaan tentang nasib bagi mereka yang menolak utusan Allah Subhanahu Wa Taala ni kan. Sebab ini kesalahan besar, kita katakan. Maka mereka juga ditimpa azab, nasib yang menimpa orang-orang yang menolak. Ini juga diceritakan kan di bahagian awal tu, apa yang berlaku kepada Ad dan Thamud, itu juga kepada Firaun dan Mu'tafikah kan. Diceritakan juga secara indirect kan, kata mereka yang apa yang menimpa kepada kaum Nuh kan. Dan apa yang Allah cerita tu dijelaskan tidak jauh sebenarnya daripada pengalaman orang-orang Arab ni, kerana orang-orang Arab ni sendiri adalah merupakan keturunan daripada mereka yang telah selamat daripada peristiwa banjir besar Nuh itu sendiri kan. Apa yang telah berlaku kepada, kerana itulah disebut juga tentang pengalaman yang telah dilalui oleh kaum Nuh ni, kerana menceritakan kedekatannya kepada kehidupan mereka sendiri. Mereka adalah bukti nyata daripada apa yang telah berlaku kepada kaum yang sebelum ni, kaum Nuh, kerana mereka ni adalah keturunan daripada yang telah selamat daripada azab banjir besar ni kan. Selepas dipaparkan tentang kisah ataupun gambaran grafikal yang amat menyentuh ni, Allah Subhanahu Wa Taala kan kembali kepada objek yang menjadi perbincangan kita ni, iaitu subjek yang menjadi perbincangan ni, itu Al-Quranul Karim kan. Al-Quranul Karim yang merupakan wahyu yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu Wa Taala ni kan, envoy Allah Subhanahu Wa Taala, duta Allah Subhanahu Wa Taala ni membawa Al-Quran kan. Jadi apa yang mereka tolak itu adalah, pada hakikatnya adalah apa yang dibawa oleh utusan Raja yang Maha Besar ni kan, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kan. Biasanya utusan kerajaan atau utusan raja ni bawa watikah ataupun dia bawa mesej kan, surat daripada raja ni kan. Dan surat ini biasanya kan, kalau datang daripada raja-raja kerajaan tertentu, dia akan dihormati dengan penghormatan yang amat tinggi kan. Kalau kita baca kisah sejarah Melayu ke dulu kan, biasanya dia akan diarak kan, surat ni, dan juga utusan dia akan diarak bawa ke hadapan raja yang disampaikan berita ni kan. Tapi apabila ditolak kan, maka mereka akan berhadapan dengan ancaman azab yang akan dikenakan oleh raja yang menghantar utusan ni kan. Jadi begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala kan
selepas menceritakan ancaman ni, Allah balik kepada isi yang, kepada apa yang dibawa kepada pemuka-pemuka Quraisy ni kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala uqsimu bima tubsirun. Maka aku bersumpah, dia satu qasam ni kan yang kita baca. Satu lagi dalam bentuk ni kan, sumpah ni juga la ni kan, la fala uqsimu bima tubsirun. Di sini dia kata fala tu, kalau apa terjemahan literal dia, harfiah dia adalah tidak kan, maka tidak kan, maka tidak uqsimu, aku bersumpah bima tubsirun, dengan apa yang kamu lihat kan. Tapi dalam style bahasa Arab dan juga Al-Quran ni, fala uqsimu bima tubsirun ni dia adalah sumpah kan, maka tidak aku bersumpah kan. Dia bukan maka tidak aku bersumpah, tapi maka tidak aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat kan. Jadi maksud dia adalah tidak, kan, bukan kita kata tidak demi Tuhan itu bukanlah kebenaran kan. Itu maksud dia kan. Apa yang mereka buat itu bukanlah kebenaran, tapi kebenaran dia ialah apa kan. Itu maksud dia fala uqsimu bima tubsirun kan. Jadi yang menggambarkan bagaimana palsunya apa yang mereka sangka. Kerana itu pengucap ayat ini terus menolak dia kan. Jadi penolakan yang mula-mula masuk je isu tu terus ditolak. Itu adalah efek daripada ayat ni kan. Fala uqsimu bima tubsirun. Apa yang kamu buat ini adalah palsu kan. Apa yang kamu sangka ni adalah perkara yang tidak benar. Itu maksudnya kan. Demi apa yang kamu lihat, iaitu hujah-hujah bukti yang telah Allah persembahkan kan, di dalam ayat yang sebelum ni Allah kata fala uqsimu bima tubsirun. Sesungguhnya Allah bersumpah dengan apa yang telah ditunjukkan kepada mereka, berbagai-bagai hujah kan. Dalam surah ni hujah dia ialah apa? Hujah dia ialah apa yang telah berlaku kepada umat-umat yang terdahulu kan. Dalam surah sebelum ni, surah Al-Qalam, surah Al-Mulk, Allah berhujah dengan apa yang kita lihat di sekeliling kita kan, dengan langit, dengan penciptaan bumi dan sebagainya kan. Dalam surah ni hujah dia adalah apa yang telah dilakukan dan apa yang telah kamu lihat kepada kaum-kaum yang terdahulu yang telah diazab oleh Allah SWT dan telah dilupuskan daripada muka bumi ni kan. Jadi Allah kata fala uqsimu bima tubsirun, aku bersumpah demi apa yang kamu lihat kan. Iaitu perkara yang telah ditunjukkan, dipaparkan sebelum ni kan. Perkara yang hujah-hujah kauniyah kan, hujah-hujah yang dapat dilihat dengan mata kan? Dan juga apa yang tidak dilihat ni kan? Wama la tubsirun kan? Dan juga Allah bersumpah juga dengan wama la tubsirun, demi apa yang tidak dapat kamu lihat kan? Itu juga ada hujah-hujah yang tidak dapat dilihat. Hujah-hujah ni adalah penceritaan tentang hari pembalasan kan, di mana Allah SWT ceritakan akan berlaku kegoncangan, akan berlaku kehancuran, akan berlaku langit yang terbelah dan sebagainya. Dan jadi ada Allah kata aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan apa yang kamu tidak lihat. Jadi apa yang biasanya kita sebut kan, sumpah ni dia ada objek yang disumpahkan kan? Kemudian dia ada muqsam alaih kan, apa yang disumpahkan kan. Apa yang cerita yang disumpahkan itu ialah kan, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya kan Allah SWT nak cerita innahu laqaulu rasulin karim,
dalam terjemahan yang dipaparkan dekat situ, sebab itu saya berbuah warna merah, kan. Dia Rasul yang mulia tu dia bukan maksudnya sebab dalam terjemahan tu dia maksudkan wahyu ini benar-benar diturunkan kepada Rasul yang mulia. Tapi sebenarnya yang nak diceritakan tu ialah, kan, wahyu ini innahu laqaulu rasulin karim, kan. Perbicaraan ini ataupun wahyu ni, qaul ni maksud dia ialah perkataan, kan, ataupun pendapat. Biasanya kalau dalam perbincangan fiqh kita sebut qaul Imam Syafi'i, maknanya dia adalah pendapat ataupun diskurs, kan, ataupun pandangan dan sebagainya, kan. Apa yang sampai kepada mereka ni, Rasulin Karim, adalah dibawa, kan, oleh utusan yang mulia, kan. Utusan yang mulia, kalau dalam banyak terjemahan ni dia sebut Rasulullah, Nabi, kan, disampaikan tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak bersumpah ni, kalau kita tengok dalam surah-surah lain ni, dalam ayat lain, kan, contohnya dalam surah 81, kan, ayat 19 hingga 21, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Innahu laqaulu rasulin karim ni maksud dia adalah perkataan yang dibawa oleh Jibril, dan Jibril sebagai utusan yang mulia ni, kan. Kenapa ditekankan benda ni, kan? Allah bersumpah bahawa sebenarnya Al-Quran ini telah disampaikan oleh utusan yang amat terpercaya, kan. Jadi sebab mereka katakan, mereka menuduh apa yang disebut oleh Rasulullah SAW ni, Muhammad SAW ni, datangnya daripada ilham syaitan ataupun jin, seperti yang diklaim, kan, didakwa oleh penyair bahawa ini semua datang daripada ilham syaitan ataupun jin. Tapi Allah SWT bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan apa yang kamu tak lihat, kan, bahawa ini semua adalah satu yang datang dibawa oleh utusan yang mulia, iaitu Jibril alaihissalam, kan. Jibril alaihissalam ni adalah yang paling mulia di antara semua malaikat-malaikat ni, kan. Dia adalah penghulu kepada semua malaikat, ketua kepada semua malaikat-malaikat ni. Seperti mana yang menerima wahyu ni juga adalah yang paling mulia di antara semua manusia-manusia yang ditujukan wahyu ni, kan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan. Jadi dibawa oleh Rasul yang mulia, kan, dan disampaikan kepada Rasul yang mulia pula di dunia ni, kan. Jadi sebab itu disebut innahu laqaulu rasulin karim, kan. Dia boleh bermaksud kedua-duanya tu, kan. Dia dibawa oleh utusan yang mulia dan disampaikan kepada utusan yang mulia. Jadi dia bukan datang daripada ilham syaitan ataupun jin ataupun setengah-setengah. Kalau kita baca ahli kitab Nasara, orang Kristian hari ni, dia dakwa bahawa ada juga yang mendakwa Al-Quran ni tiru, kan, daripada kitab-kitab yang sebelumnya sebagainya, kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa ini adalah satu diskurs, kan, qaul yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kitab Lauh Mahfuz yang terjaga, kan, Kitabun Mahfuz, kan, Kitabun Hafiz, kan, yang terjaga. Kemudian keluar daripada kitab tu juga, proses untuk sampai kepada destinasi dia tu juga tidak ada satu pencemaran pun yang berlaku di sepanjang jalan tu, kan, sebab dia dibawa oleh Rasul yang mulia, kan, dan disampaikan pula kepada Rasul lagi seorang, Rasul Allah SWT yang mulia di atas muka bumi ni, kan. Jadi ini adalah apa yang disumpahkan, kan. Sebab itu kalau kamu tolak juga lagi, kan, itu adalah implikasi yang nak diceritakan ayat ni, kan. Kalau kamu menolak lagi apa yang dihujahkan oleh Al-Quran ni, itu adalah satu kejahatan yang amat besar, kan. Wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun. Dan wa ma huwa biqauli sya'ir, kan, dia bukanlah
syair, kan? Dia bukanlah perkataan seorang penyair, biqauli syair, kan? Dia syair ni adalah, kalau sya shin alif itu dia penyair maksudnya, kan? Kalau syair shin ain ra tu dia adalah syair tu sendiri, kan? Wa ma huwa biqauli syair, dia bukanlah perkataan seorang penyair, kan? Tapi qalilan ma tu'minun, sedikit sekali kamu beriman kepada apa yang diturunkan ni, kan? Walaupun dia adalah, Allah telah bersumpah, Allah kata ini adalah datang daripada melalui proses yang amat terjaga, kan? Dan benar-benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, datang melalui Rasul yang mulia Jibril alaihissalam, kan? Turun kepada Rasul yang mulia di atas muka bumi ni, kan? Jadi dia bukanlah satu perkataan, kan, seorang penyair, kan? Seperti yang mereka tuduh, kan? Qalilan ma tu'minun, tapi sedikit sekali kamu beriman dan berpegang menerima dia, kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini juga sebahagian daripada isi sumpah, kan? Sumpah ni adalah nak menekankan tentang benarnya Al-Quran Karim ni, kan? Wala biqauli kahin, dan dia juga bukan perkataan tukang tenung, kan? So maka tuduh pertama, ada tuduhan tu ialah dia adalah syair, yang datang daripada syair yang sampai melalui penyair-penyair, kan? Tapi bukan, Allah katakan sedikit sekali kamu beriman kepada dia, kan? Wala biqauli kahin, bukan juga perkataan kahin ni tukang tenung, kan? Tukang ramal, tukang tenung, kan? Qalilan ma tadhakkarun, sebab dalam Al-Quran ni juga mereka tuduh ada perkara-perkara yang meramalkan apa yang akan jadi pada masa depan pada mereka, terutamanya tentang hari kebangkitan, hari kehancuran ni, kan? Ini adalah perkara yang berlaku pada masa depan, kan? Tapi Allah kata wala biqauli kahin, ini bukanlah perkataan tukang tenung, kan? Bukan juga tukang sihir, tukang tenung, kan? Semua ni adalah perkara yang sebab dalam sirah, dalam hadis kita baca macam mana ada seorang tukang sihir, dia tukang mengubat, kan? Tukang untuk bomoh lah kita katakan, dia mengubat orang-orang yang kena syaitan dan sebagainya, rasuk, datang kepada Rasulullah SAW, kan? Jadi Rasulullah SAW baca kepada dia, kan, khutbatul hajah, kan? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia sampai kepada Rasulullah sebab dia sampai dengan tawaran untuk mengubat Rasulullah SAW, kan? Semua orang Quraisy ni, bukan Quraisy ni kata Muhammad ni telah dirasuk, kan? Dia telah dipengaruhi oleh jin, sebab tu dia cakap benda-benda yang pelik, kan? Perkataan-perkataan ni perkataan yang datang daripada, kan, orang tak tahu pun masa ni, kan? Tukang tenung dan sebagainya, kan? Pada masa depan tu, cerita pada masa depan tu, kan? Cerita kehancuran dunia ni, cerita penyiksaan orang-orang yang menafikan apa yang dia bawa, kan? Jadi bila kan, dia ni, kan, masuk Islam, kan? Kata sahabat lah, kan? Sebelum dia masuk Islam ni, dia pergi jumpa Rasulullah dengan tawaran untuk mengubat Rasulullah SAW, kan? Daripada jin ni. Tapi semua pemuka Quraisy ni bagi amaran, kata jangan pergi, kalau kamu pergi kamu juga akan kena sihir dia, kan? Dia kata aku ni adalah orang yang pakar dalam mengubat manusia, mengubat sihir semua ni, aku dah amat berpengalaman, takkan aku nak mudah terikut dia, kan? Jadi dia pergi, pertama kali sampai Rasulullah membacakan kepada dia innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya, kan? Bila dia dengar ni, dia kata ini bukan perkataan, semua perkataan yang pernah aku dengar tidak sama macam ni, kan? Jadi tuduhan orang Quraisy ni, kan, bahawa dia adalah perkataan tukang tenung, para
orang yang expert dalam masalah ni pun kata ini bukan apa yang biasa mereka dengar, kan? Sebab bila dia dengar tu, kan, dia tanya kepada Rasulullah, dari mana kamu dengar ni? Dari mana kamu dapat ni? Ini tidak pernah ada mentera-mentera ataupun ucapan-ucapan yang pernah aku dengar seperti ini, kan? Walaupun telah berpuluh-puluh tahun ni, kan, dia mengubat orang expert, kan, tapi dia tak pernah dengar macam ni, kan. Sebab dia terus menerima Islam bila dengar perkataan tu, kan. Jadi inilah implikasi Allah kata wala biqauli kahin. Dia bukan juga perkataan kahin, tukang tenung, kan. Qalilam ma tadhakkarun. Walaupun, kan, dalam sirah, kan, berlaku peristiwa yang macam tu, tukang tenung sendiri kata ni bukan perkataan tukang tenung, kan, tapi sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya, yang kamu tak mau terima juga, kan. Sebab hujah-hujah yang Allah ketengahkan ni amat jelas, kan. Nanti dia akan menjadi lebih jelas kepada kita, kan. Sebenarnya al-haqqah tu, mal haqqah wa ma adraka mal haqqah tu sendiri adalah hujah, kan. Apa yang akan, kehancuran yang akan berlaku ni adalah hujah yang jelas tentang apa yang dibawa oleh Rasul SAW ni. Itu akan adanya hari pembalasan ni, kan. Sebab tu kamu kena beriman, kamu kena yakin dengan hari pembalasan. Itu adalah poin yang nak ditegakkan kat sini, kan. Tapi mereka sedikit sekali mendapat pelajaran, kan. Qalilan ma tadhakkarun, kan. Little do you understand, kan. Kamu sedikit sekali kamu faham, kan. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali kamu beriman. Sebab dia ada dua poin, kan, dalam masalah beriman kepada hari ataupun menerima hari pembalasan ni. Kita kata pertama, kan, dia adalah Al-Quran sentiasa menekankan masalah beriman pada hari akhirat ni sebagai tahap yang ditekankan adalah yuqinun, kan, yakin, kan. Jadi sebab tu disebut sedikit sekali kamu tadhakkarun, kamu memahami dia. Sebab pemahaman ni diperlukan untuk sampai ke tahap keyakinan ni, kan. Sampai hari pembalasan ni tak cukup dengan al-imanu bil ghaib, dalam surah Al-Baqarah kita baca, kan. Mula-mula Allah sebut tentang yu'minuna bil ghaib, tapi di hujungnya Allah sebut wa bil akhirati hum yuqinun, kan. Tentang hari akhirat ni Allah tekannya dia kena sampai ke tahap yakin, kan. Selepas yakin tu, selama proses dia akan membawa kepada keimanan yang mantap kepada yang gaib ni, kan. Tapi hari akhirat ni dia memerlukan kepada keyakinan. Sebab itu hujah ni diketengahkan, kan. Dan disuruh kita fikirkan mendalam. Al-haqqah ni, kehancuran hari kehancuran ni, dan bumi, langit, bumi semua akan hancur dan sebagainya, adalah merupakan hujah sebenarnya, kan. Dia hujah kepada adanya hari pembalasan, hari akhirat yang ditekankan ni supaya diyakini, kan. Tapi mereka, kan, qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali faham, kan, mengambil kefahaman daripada apa yang dihujahkan oleh Allah SWT ni, kan. Begitu juga kerana itulah mereka sedikit sekali beriman kepada apa yang dihujahkan ni, kan. Okey. So yang kedua tu, ayat 42 tu, sedikit sekali mengambil pelajaran ni ataupun mengambil kefahaman ni terhadap hujah-hujah tu, kan. Sedikit sekali kamu beriman tu adalah kesan daripada memahami hujah-hujah tu. Sepatutnya kamu beriman, kan, dan yakin dan beriman, tapi sedikit sekali juga kamu beriman kepada dia, kan. Tanzilun min rabbil alamin. Ini adalah penegasan yang sebelumnya Allah sebut dalam bentuk yang positif. Tadi yang bentuk negatif, kan. Ini bentuk yang positif, kan. Sebab tanzilun min rabbil alamin, tadi Allah kata dibawa turun oleh Rasul yang mulia, utusan yang mulia kepada utusan yang mulia pula, kan. Tapi, kan, sebab utusan, maknanya Allah nak tekankan sepanjang perjalanan itu tak ada satu pun boleh diintervene oleh jin ke, oleh syaitan ke, yang mencuri-curi ni, kan. Sebab dalam surah Al-Mulk Allah kata syaitan ni semua ni dia cuba-cuba untuk curi berita ni, kan. Tapi mereka akan dipanah dengan panah api, kan, membakar, kan. Tapi Allah kata Al-Quran ni tidak ada satu pun yang bocor dulu kepada jin ke, syaitan ke, kan. Sebab itu jin dengan syaitan ni, nanti kita akan baca surah jin,
jin ni bagi tahu bila turun wahyu ni sudah tertutup bagi mereka semua pintu-pintu untuk mereka mencuri berita ni kan. Kalau tidak dulu banyak berita-berita yang mereka curi, kemudian bukan curi, mereka curi-curi dengar ni kan. Kemudian mereka gunakan untuk menyesatkan orang-orang kan, bila datang kepada tukang sihir apa semua. Tukang sihir ni dapat berita daripada jin ni kan. Jin ni menceritakan perkara-perkara yang bukan perkara yang tidak diketahui oleh manusia di situ, tapi diketahui secara gaib ni melalui jin kan. Jadi selepas turunnya Al-Quran ni, datangnya Rasul yang mulia ni Muhammad SAW, semua ni telah tertutup. Nanti kita akan baca dalam surah jin ni yang akan ceritakan kemudian kan. Jadi Allah kata wahyu ini sebenarnya diturunkan daripada Tuhan seluruh alam kan? Dan disampaikan melalui Rasul yang mulia yang amat terjaga kan. Di dalam surah lain kita baca Allah kata dia adalah kan, datang daripada Rasulun Amin kan? Rasulun Karim kan? Rasul yang mulia. Kemudian dia juga kan kiramin bararah kan. Dia juga adalah proses yang turun ni semua terjaga kan, dan dilakukan oleh orang yang dipilih oleh Allah SWT yang mulia kan. Jadi dan juga sumber dia juga sumber yang amat dipercayai daripada Rabbil Alamin kan. Diturunkan daripada Rabbil Alamin dan disampaikan oleh Rasul yang mulia kan. Ini adalah penegasan yang Allah SWT buat kan. Kemudian setelah sampai kepada Rasul yang menerimanya pula kan, turun daripada Tuhan yang mulia, dibawa oleh Rasul Amin Jibril alaihissalam yang mulia, kemudian turun pula kepada Rasul yang mulia di atas muka bumi ini kan. Dan Rasul yang mulia ni pula Allah kata wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak ucapkan di mulut dia kecuali apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala belaka kan. Wala kan, sebab Allah kata wala taqawwala alaina ba'd al-aqawil, dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan, concocted ataupun menukar kan, mengada-adakan sebahagian daripada perkataan ini atas nama kami, la akhadna minhu bil yamin, pasti kami akan akhadna, pegang dia kan, dengan dia bukan terjemahan pada tangan kanan, dia tu tak, dia sebenarnya yamin, minhu bil yamin tu, yamin tu tangan kanan, tapi makna yang lebih tepat lagi kan, kami akan pegang dia dengan tangan kami yang maha kuat. Allah SWT akan pegang dengan kekuatan Allah SWT ni kan. Ini juga disebut dalam tafsir tadabbur Quran dan juga tafsir Tabari contohnya kan. Dan ini lebih tepat mengikut kaedah bahasa Arab lah kan. Sebab minhu bil yamin, dengan orang, tangan orang yang pegang dia kan, bukan tangan dia kan. La akhadna minhu bil yamin, kami akan pegang dia dengan tangan, kekuatan tangan kami, kuasa yang ada pada kami ni kan. Thumma laqata'na minhul watin, dan kemudian kami akan potong pembuluh jantung dia kan. Ya, maknanya Allah SWT bagi ancaman yang Allah kata kalaulah kan, kamu tak percaya juga, kalau ini datang daripada Muhammad, pasti kami akan potong pembuluh jantung dia ataupun kami pegang tangan dia kan. Sebab kalau kita baca ni sebenarnya ini panjang pula kan. Kita sebab selalu siapa yang rajin dengar perdebatan kan, antara macam Ahmad Didat dan sebagainya kan, satu tuduhan daripada mereka ni adalah dan juga apa yang mereka pertahankan, berkata Bible ni juga adalah datang daripada God's word kan. Begitu juga Quran ni pun dikata ada banyak benda yang boleh dipersoalkan lagi, sebab dia datang berapa ratus tahun selepas Bible ni, 600 tahun 700 tahun kan. Jadi datang pula kepada siapa yang tak diketahui kan. Tapi kalau kita baca kan, sebab dalam Quran ni klaim-klaim dia banyak, antara dia bahawa Nabi Isa ni telah diselamatkan, tidak disalib kan. Tapi orang Kristian ni mempertahankan dia disalib, dia telah mati, kemudian dia dibangkitkan balik kan. Tapi Allah SWT sebut dalam Quran
Mereka kata ini tidak ada bukti apa-apa pun. Macam mana kami boleh terima satu perkataan yang turun 600 tahun selepas daripada Injil ni, Bible ni, dia kata, kemudian nak suruh kami terima macam ni kan. Tapi Allah SWT kalau kita baca dalam ni, kalau ini direka oleh Muhammad, tidaklah Rasulullah Muhammad sendiri akan cerita benda ni dalam Al-Quran kan, bahawa kalau kan, pasti dia akan kata kalau aku tipu ni, aku juga akan dipotong pembuluh jantung aku. Tapi ini datang daripada orang yang menurunkan, tanzilun min rabbil alamin. Kata-kata ni datang daripada Rabbil Alamin tu sendiri kan, yang menurunkan Al-Quran ni. Sekiranya Muhammad mengada-adakan ni atas nama kami, pasti kami pegang dia dengan tangan kami yang kukuh ni kan, yang kuat ni, berkuasa ni, kemudian kami potong pembuluh jantung dia kan? Maka dia akan dimatikan serta-merta kan? Sebab bila potong pembuluh jantung ni, mati terus kan? Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Sebab Allah SWT sebut ni kerana Allah membayangkan Allah SWT amat dekat dengan Nabi dia ni, dan dia mampu untuk melaksanakan benda ni. Kalau Muhammad mengada-adakan, serta-merta kami akan potong terus kan, diri dia kan, potong kehidupan dia, dan dia tak boleh tipu. Maknanya kalau perkataan pertama yang turun pun dia dah nak tipu, concocted kan, ditipu, diada-adakan, terus kami akan potong dia tidak akan sempat untuk menceritakan yang lain-lain lagi. Sebab itu Allah kata laqata'na minhul watin kan, kami akan potong terus pembuluh jantung dia kan. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, maka tidak seorang pun daripada kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukum dia kan? Jadi ini bukti ataupun hujah dengan bahasa yang cukup mukjizat kan, Al-Quran ni kan. Siapa yang baca ni dan dapat dengar benda ni datang daripada mulut Rasulullah SAW, bahawa ayat ini telah diturunkan, dia faham bahawa ini bukan datang daripada Muhammad SAW sendiri kan, dia mesti datang daripada seseorang yang kitab ni turun daripada dia, tanzilun min rabbil alamin, Allah kata kan. Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin, dan sungguh Al-Quran itu adalah pelajaran bagi orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya kalaulah orang musyrikin ni menolak Al-Quran ni, mereka lah yang sebenarnya rugi. Sebab ini adalah pelajaran bagi orang-orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bertakwa kan. Siapa-siapa yang menolak dia pastilah orang-orang yang tidak soleh, orang tidak baik kan, orang yang kerugian kan. Sebab macam kita katakan, kalau satu perkara tu dibuat oleh orang yang baik saja, kalau kamu tak orang yang tak baik yang tidak buat dia, pastilah dia orang-orang yang tak baik kan. Orang yang pakai pakaian yang bersopan contohnya kan. Siapa yang tak pakai pakaian bersopan macam tu, dia adalah orang-orang yang jahat kan. Dia melambang orang jahat. Itulah juga Al-Quran ni. Allah kata Al-Quran ni adalah pelajaran bagi orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang tak ambil pelajaran daripada dia adalah orang-orang yang jahat kan. Seperti mana yang disebut dalam surah Al-Qalam, kita kata kan, fala tuta'il mukadzibin, jangan kamu ikut orang-orang yang, jangan terkesan dengan orang yang mukadzibin, orang yang jahat ni kan. Allah cerita sifat-sifat orang jahat ni kan. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin, dan sungguh kami mengetahui bahawa di antara kamu ada orang-orang yang mendustakan kan. Ya, ini adalah amaran kepada orang kafir, bahawa Allah mengetahui dan amat mengenal dan mengetahui siapa-siapa identiti mereka ni yang mendustakan ni kan. Jangan sangka Allah SWT tak kenal seorang-seorang kan. Allah kenal dengan amat dekat, seperti mana Allah juga amat dekat dengan Rasul dia, boleh memotong pembuluh jantung dia bila-bila masa saja dia tipu kan. Kalau dia tipu, dia ubah ayat Quran ni, terus kami akan berhentikan dia kan. Begitu juga Allah SWT kata Allah Maha mengetahui siapa yang mendustakan ni seorang-seorang, dan amat kenal dengan dekat setiap yang mendustakan dia kan. Jadi ini adalah ancaman yang amat menakutkan kan. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin, dan sungguh Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat nanti kan. Penyesalan sebab apa yang Allah ceritakan, mereka akan jumpa nanti kehancuran ni, dan juga apa yang diancam ni akan sampai kepada mereka, dan pasti mereka akan menyesal nanti kan. Wa innahu lahaqqul yaqin, dan sungguh Al-Quran itu adalah kebenaran yang amat meyakinkan. Sebab itulah kalau mereka ikuti hujah-hujah ni, terutama hujah dalam surah ni adalah hujah tentang Al-Haqqah ni kan, satu yang pasti datang ni.
semua hujah-hujah ni, hujah pasti datang ni telah diberi dengan segala rasional dan logik yang amat kukuh kan. Cuba kita fikirkan, kalau kita pun masih tak berapa yakin dan tak nampak lagi apa yang dijelaskan kat sini kan, sebagai hujah ni, baca balik kan? Baca dan fikirkan dengan mendalam. Ini semua adalah hujah kan. Nanti dalam surah-surah yang selepasnya akan lebih jelas lagi. Kalau tak jelas lagi kat sini, akan lebih jelas lagi hujah-hujah ni dijelaskan lagi dalam surah-surah yang selepas ni kan. Macam mana Al-Haqqah ni sebenarnya menjadi hujah kan. Cuba kita baca, fikirkan balik kan. Maka apa yang mereka kena buat ialah fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung kan. Jadi ini adalah penegasan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga orang mukmin, dan juga ancaman kepada orang-orang yang menolak dia kan, bahawa apa yang kamu kena buat adalah sabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhan kamu yang maha agung ni, yang menurunkan Al-Quran ni dan juga menurunkan peringatan bagi kamu dengan hujah-hujah yang amat jelas, dan juga ayat-ayat Al-Quran yang amat mengesankan kan, mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ada sedikit pun tanda-tanda bahawa dia adalah datang daripada syair kan, para penyair ataupun kahin kan. InsyaAllah kita pun tidur kat sini kan. Malam ni sebenarnya kita akan sambung surah yang baru dah pula kan, dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah.